Jauh di dataran gersang di selatan Peru, tersembunyi sebuah misteri. Ia adalah teka-teki yang terukir pada bumi itu sendiri. Ini adalah garisan Nazca. Selama berabad-abad ia tersembunyi di depan mata. Penduduk tempatan berjalan di atasnya, kereta kuda mereka bergolek melintasinya, namun tiada siapa yang tahu gambaran penuhnya. Tanah di sini adalah kanvas. Ia adalah landscape yang luas, kering, dan tidak memaafkan. Tetapi seseorang dahulu kala melihatnya sebagai sesuatu yang lebih. Mereka melihat tempat untuk meninggalkan message. Message yang begitu besar, begitu agung, sehingga ia hanya dapat difahami sepenuhnya dari langit di atas. Ini adalah kisah yang menentang jawaban mudah. Ia mencabar pemahaman kita tentang apa yang mampu dilakukan oleh orang purba. Ia adalah ekspedisi sebenar ke dalam yang tidak diketahui. Gurun Nazca adalah salah satu tempat paling kering di planet kita. Hujan hampir menjadi kenangan yang dilupakan di sini. Iklim yang unik ini telah memelihara lukisan purba ini selama hampir 2 milenium. Permukaannya adalah turapan padang pasir berwarna coklat kemerahan yang diperbuat daripada kerikil bersalut oksida besi. Orang Nazca purba menemui sesuatu yang mudah tetapi cemerlang. Dengan membuang lapisan atas batu gelap ini, mereka mendedahkan tanah berwarna lebih cerah di bawahnya. Kontras ini mencipta garisan-garisan tersebut. Ia adalah teknik yang mudah untuk tugas yang monumental. Tetapi mengapa? Mengapa mencipta seni yang tiada siapa di darat dapat melihatnya? Ini adalah soalan yang menghantui penjelajah, ahli arkeologi, dan pemimpi sehingga hari ini. Ia adalah misteri yang menarik Anda masuk. Bayangkan berdiri di dataran yang luas dan kosong ini. Angin membisikkan rahasia yang Anda tidak dapat dengar. Anda melihat ke bawah dan Anda melihat parit cetek, mungkin beberapa inci dalam dan 1 kaki lebar. Ia kelihatan seperti tiada apa-apa yang istimewa, hanya garisan di dalam tanah. Anda mengikutinya, dan ia melengkung dan berliku-liku sejauh ratusan kaki, kadang-kadang sejauh beberapa batu. Ia tidak kelihatan menuju kemana-mana. Ia tidak kelihatan bermakna apa-apa dari perspektif ini. Hanya apabila Anda mendapat ketinggian, apabila Anda melihat dunia dari pandangan mata dewa, barulah kebenaran terungkap. Garisan-garisan mudah itu bersambung. Ia membentuk gambar-gambar dengan kerumitan dan skala yang luar biasa. Inilah keajaiban dan kegilaan garisan Nazca. Apakah jenis tamadun yang mempunyai visi untuk mencipta tontonan sedemikian? Budaya Nazca berkembang di rantau ini dari sekitar 100 SM hingga 800 Masihi, jauh sebelum Empire Inca yang terkenal bangkit berkuasa. Mereka adalah orang yang canggih. Mereka adalah tukang tembikar dan penenun yang mahir. Mereka membina akuaduk bawah tanah yang kompleks untuk membawa air ke tanah yang kering ini. Tetapi warisan terbesar mereka, yang paling membingungkan kita, adalah lukisan gergasi ini. Mereka tidak meninggalkan rekod bertulis untuk menjelaskan tujuan mereka. Apa yang kita ada hanyalah garisan-garisan itu sendiri, senyap dan misteri, menunggu kita untuk mentafsir kod purba mereka. Pencarian jawaban inilah yang mendorong kita ke hadapan, lebih diam ke tengah-tengah teka-teki ini. Skala garisan Nazca memang sangat menakjubkan. Kita bukan bercakap tentang beberapa lukisan kecil, kita bercakap tentang koleksi lebih 1000 geoglif. Ia tersebar di dataran gurun seluas 200 batu persegi. Ia seperti galeri seni sebesar sebuah bandar modern. Reka bentuknya adalah gabungan bentuk geometri ringkas dan figura yang kompleks. Ada garisan lurus panjang yang terbentang berbatu-batu, melintasi lantai gurun dengan ketepatan matematik. Ada juga segitiga gergasi, trapezoid dan lingkaran. Bentuk-bentuk ini sangat sempurna, sangat besar, sehingga Anda mula tertanya-tanya bagaimana ia dibuat tanpa alat ukur moden. Ia adalah kejayaan kejuruteraan yang kelihatan hampir mustahil untuk zamannya. Kemudian ada biomorph. Ini adalah figura yang memikat imajinasi. Kita melihat haiwan dari persekitaran tempatan dan lautan berdekatan. Ada labah-labah, dilukis dengan sempurna dengan 8 kaki. Ada burung kolibri, sayapnya kaku di tengah-tengah kepakan. Anda boleh menemui monyet dengan ekor melingkar, cicak yang kelihatan licik, dan kondor besar dengan rentang sayap lebih 400 kaki. Malah ada ikan paus. Tetapi beberapa figura lebih aneh. Salah satu yang paling terkenal ialah figura humanoid, sering digelar angkasawan, berdiri di lereng bukit dengan tangan diangkat melambai. Adakah ini gambaran hidupan liar tempatan, atau adakah ia simbol sesuatu yang jauh lebih mendalam? Saiz figura-figura ini yang sangat besar menjadikannya sukar difahami dari tanah. Satu sayap kondor lebih panjang daripada bas sekolah.
Laba-laba itu kira-kira 150 kaki panjang. Untuk mencipta ini, orang naskah pasti perlu bekerja dari model berskala kecil. Mereka pasti perlu menggunakan pancang dan tali untuk merancang reka bentuk dengan teliti, mengembangkannya ke saiz akhir yang kolosal. Ia memerlukan perancangan, koordinasi, dan pemahaman geometri yang mendalam. Setiap garisan perlu sempurna. Kesalahan kecil di tanah akan menyebabkan herotan besar pada imej akhir apabila dilihat dari atas. Misteri semakin mendalam apabila Anda menyadari lukisan-lukisan ini bertujuan untuk dilihat. Tetapi siapa penonton yang dimaksudkan? Orang naskah sendiri tidak mungkin melihatnya. Mereka tidak mempunyai kapal terbang, tiada balon udara panas yang kita tahu. Jadi, dengan siapa mereka cuba berkomunikasi? Adakah mereka mencipta figura gergasi ini sebagai persembahan kepada tuhan-tuhan mereka di langit? Adakah mereka berharap untuk menenangkan dewa-dewa yang mengawal hujan dan hasil tuaian? Atau adakah ada penonton lain sama sekali? Penonton yang boleh bergerak melalui udara. Kesunyian gurun tidak menawarkan jawapan mudah, hanya lebih banyak soalan yang bergema sepanjang abad. Ia adalah teka-teki yang menjadi lebih kompleks dengan setiap kepingan yang Anda temui. Selama hampir 1.500 tahun, garisan naskah merahsiakan kewujudannya. Ia adalah karya agung yang tersembunyi, menunggu masa yang tepat dalam sejarah untuk didedahkan. Masa itu tiba dengan kemunculan penerbangan. Pada tahun 1920-an dan 1930-an, juru terbang komersial dan tentera mula terbang di atas gurun Peru. Semasa mereka terbang di atas dataran terpencil antara bandar Nazca dan Palpa, mereka menyadari sesuatu yang luar biasa. Mereka melihat garisan dan corak di tanah, di bawah. Pada mulanya, mereka mungkin menganggapnya sebagai saluran pengairan lama atau jalan purba. Tetapi semakin ramai juru terbang terterbang melalui laluan itu, laporan semakin terperinci dan semakin menakjubkan. Ia bukan sekadar garisan, ia adalah gambar. Penghargaan rasmi kerana mendedahkan garisan itu kepada perhatian dunia sering diberikan kepada ahli arkeologi Peru bernama Toribio Mejia Cespe. Pada tahun 1927, beliau mendaki melalui kaki bukit di sekitarnya dan menyadari corak-corak itu. Beliau adalah sarjana pertama yang mengkajinya secara sistematik dari darat. Tetapi ahli sejarah Amerika, Paul Kosok, yang benar-benar memahami kepentingannya dari udara. Pada tahun 1941, semasa mengkaji sistem pengairan purba, beliau terbang di atas dataran itu. Beliau terpegun dengan apa yang dilihatnya. Beliau menggelar Gurun Nazca sebagai buku astronomi terbesar di dunia. Penemuannya mencetuskan minat antarabangsa yang meluas. Misteri garisan Nazca pun bermula. Penerbangan Kosok pada 21 Jun 1941 adalah detik penting. Ia adalah hari solstice musim sejuk di hemisfera selatan. Apabila matahari terbenam, beliau menyadari ia selari dengan sempurna dengan salah satu garisan lurus yang panjang. Ia adalah detik Eureka. Beliau berteori bahawa garisan itu bukan sekadar lukisan rawak, tetapi kalender astronomi yang besar. Beliau percaya orang Nazca menggunakannya untuk menjejaki pergerakan matahari, bulan, dan bintang. Maklumat ini pasti penting untuk pertanian, memberitahu mereka masa yang sesuai untuk menanam dan menuai tanaman mereka dalam persekitaran yang mencabar ini. Ia adalah teori yang cemerlang, yang seolah-olah menjelaskan segala-galanya. Mengikuti jejak Kosok adalah seorang ahli matematik dan arkeologi Jerman bernama Maria Rieke. Beliau akan menjadi penyokong dan pelindung terhebat garisan itu. Tiba di Peru pada tahun 1940-an, beliau mendedikasikan hidupnya untuk gurun itu. Selama lebih 50 tahun, beliau tinggal berhampiran garisan itu, memetakan, mengukur, dan membersihkannya dengan penyapu biasa. Beliau berjuang tanpa henti untuk melindunginya daripada kerosakan oleh kereta dan pelancong. Maria Rieche mengembangkan teori astronomi Kosok, percaya bahawa figura haiwan mewakili buruj. Beliau dikenali sebagai wanita garisan, penjaga moden untuk keajaiban purba. Dedikasinya memastikan misteri ini akan kekal untuk generasi akan datang untuk diterokai. Teori yang mengatakan garisan Nazca ini adalah kalender bintang yang besar masih jadi salah satu penjelasan yang paling meyakinkan. Paul Kosok dan Maria Rieche adalah orang pertama yang bawa idea ni, dan kerja mereka dah jadi asas yang masih buat penyelidik terpegun sampai hari ini. Idea utama dia, orang Nazca ni ahli falak yang sangat pandai, cuma guna mata kasar je. Mereka guna padang pasir tu sendiri sebagai tempat cerap bintang.
Garisan lurus yang panjang-panjang bersilang-silang ke dataran tinggi itu bukan dibuat suka-suka, tapi garisan pandang bintang yang sangat tepat. Garisan ni tunjuk kedudukan matahari, bulan, dan bintang-bintang penting kat ufuk pada masa-masa tertentu dalam setahun, macam solstice dan equinox. Bayangkan seorang paderi naskah berdiri kat tempat persimpangan beberapa garisan. Dengan tengok satu garisan pada pagi tertentu, dia boleh nampak matahari terbit betul-betul kat titik yang menandakan permulaan musim menanam. Garisan lain mungkin tunjuk ke arah terbitnya gugusan bintang macam Pleiades, yang isyaratkan masa untuk menuai. Ini mesti pengetahuan yang sangat berkuasa. Ia mesti dah benarkan golongan elit naskah, kawal kitaran pertanian, secara tak langsung, masyarakat tu sendiri. Kalendar ni bukan untuk petani je. Ia adalah alat kawalan sosial dan politik, mengukuhkan kuasa paderi yang boleh baca langit. Bentuk-bentuk binatang atau biomorph pun boleh masuk dalam rangka kerja astronomi ni. Maria Raiche sangat percaya yang bentuk macam labah-labah dan monyet ni adalah gambaran buruj. Macam mana orang Yunani purba nampak pemburu, Orion atau lembu jantan, Taurus kat bintang. Orang naskah mungkin nampak binatang suci mereka sendiri. Contohnya, bentuk labah-labah yang terkenal tu ada penyelidik kaitkan dengan buruj Orion. Garisan lurus yang keluar dari badan labah-labah tu macam selari dengan 3 bintang kat tali pinggang Orion. Ini akan jadikan seluruh lantai padang pasir tu pantulan langit malam, peta langit pada skala yang epik. Tapi, teori astronomi ni ada juga masalah dia. Analisis statistik moden dah tunjuk yang, walaupun ada beberapa garisan yang selari dengan kejadian langit, banyak yang tak selari. Ada beratus-ratus garisan dan jumpa beberapa yang sepadan dengan matahari atau bintang, mungkin kebetulan je. Jumlah garisan dan bentuk yang banyak tu buat susah nak buktikan corak astronomi yang konsisten. Pengkritik kata, kau boleh je jumpa selarian dengan hampir apa-apa kalau kau cari betul-betul. Keraguan ni dah buat penyelidik cari penjelasan lain, tapi ia tak buang terus idea ni. Selarian solstice yang Paul Kosok mula-mula saksikan tu terlalu sempurna untuk diabaikan. Di antara dunia ritual air yang membumi dan alam angkasawan purba yang jauh, terdapat satu lagi teori menarik. Teori ini menyelami kehidupan rohani masyarakat naskah. Ia dikenali sebagai teori penerbangan syamanik. Idea ini mencadangkan bahawa walaupun masyarakat naskah tidak boleh terbang secara fizikal, pemimpin rohani mereka, iaitu Bomoh, boleh. Mereka percaya bahawa melalui penggunaan tumbuhan halusinogen yang kuat, seperti kaktus San Pedro, Bomoh boleh mencapai keadaan khayal. Dalam keadaan ini, jiwa mereka akan meninggalkan badan dan terbang di udara seperti burung. Dari perspektif rohani di luar badan ini, mereka dapat melihat dunia dan geoglif dari atas. Teori ini mengaitkan garisan-garisan tersebut secara langsung dengan amalan keagamaan naskah. Figura haiwan, burung kolibri, kondor, monyet, bukan sekadar gambar haiwan. Ia adalah haiwan semangat, sekutu yang kuat yang akan membimbing Bomoh dalam penerbangan rohnya. Bomoh akan secara simbolik bertukar menjadi salah satu makhluk ini untuk mengembara melalui dunia roh. Oleh itu, garisan-garisan ini tidak dibuat untuk Tuhan atau makhluk asing di langit. Ia dibuat untuk Bomoh itu sendiri. Ia adalah peta rohani, panduan untuk perjalanan jiwa mereka. Tindakan mencipta dan berjalan di atasnya adalah cara untuk berhubung dengan dunia roh. Bukti untuk ini boleh didapati dalam tembikar dan tekstil naskah. Artifak-artifak ini sering dihiasi dengan imej Bomoh yang sedang berubah. Kita melihat figura yang separuh manusia, separuh burung, atau separuh kucing, selalunya dengan sayap atau anggota badan yang mengalir yang menunjukkan penerbangan. Banyak daripada reka bentuk ini sangat serupa dengan geoglif gergasi di padang pasir. Kaktus San Pedro, halusinogen yang diketahui, adalah suci dalam budaya Andean purba dan telah ditemui di tapak arkeologi naskah. Adalah munasabah bahawa tumbuhan kuat ini adalah kunci yang membuka penerbangan Bomoh, memberinya penglihatan untuk mengawasi penciptaan lukisan besar-besaran itu. Teori ini menawarkan penjelasan yang kuat dan puitis untuk misteri naskah. Ia tidak memerlukan teknologi makhluk asing atau kemahiran astronomi yang tidak terbukti. Sebaliknya, ia meletakkan garisan-garisan itu di tengah-tengah pandangan dunia naskah. Ia adalah ekspresi kepercayaan rohani yang mendalam terhadap kuasa transformasi dan kewujudan realiti lain. Garisan-garisan itu adalah jambatan antara dunia fizikal dan dunia roh.
Ia adalah alat untuk ahli masyarakat mereka yang paling berkuasa untuk mengemudi kosmos dan membawa balik pengetahuan dan kuasa untuk komuniti mereka. Ia adalah teori yang menghormati kecerdasan dan kehidupan dalaman yang kaya masyarakat Nazca. Baru sahaja kita fikir Gurun Nazca sudah membongkar semua rahsianya, ia mendedahkan sesuatu yang baharu. Kisahnya belum berakhir. Malah, ia semakin rumit. Terima kasih kepada teknologi moden seperti image satelit dan drone, para penyelidik menemui ratusan geoglif baharu setiap beberapa tahun. Pada tahun 2018 dan 2019, penyelidik dari Universiti Yamagata di Jepun mengumumkan penemuan lebih 140 figura baharu. Ini ditemui bukan sahaja di kawasan utama Nazca, tetapi juga di kawasan Palpa yang berdekatan. Penemuan ini mendorong garis masa geoglif lebih jauh ke belakang, menunjukkan tradisi itu lebih tua daripada yang kita sangka. Banyak daripada figura yang baru ditemui ini berbeza daripada reka bentuk Nazca klasik. Ia secara amnya lebih kecil, sering terletak di lereng bukit, dan menggambarkan figura yang lebih menyerupai manusia, serta haiwan seperti ular, burung, dan lama. Setengah daripadanya dikaitkan dengan budaya Paracas dan Topara yang lebih awal, yang wujud antara 500 SM dan 200 Masehi. Ini bermakna amalan mengukir figura gergasi di bumi bermula berabad-abad sebelum orang Nazca mencipta karya mereka yang paling terkenal. Misteri ini bukan hanya tentang satu budaya, tetapi tentang tradisi lama yang merangkumi pelbagai tamadun dan lebih 1000 tahun. Penggunaan kecerdasan buatan kini merevolusikan pencarian. Para saintis boleh melatih program AI untuk mengimbas sejumlah besar foto udara dan satelit beresolusi tinggi, mencari corak yang mungkin terlepas pandang oleh mata manusia. Ini telah mempercepatkan kadar penemuan. Figura baharu yang menyerupai kucing ditemui pada tahun 2020 di lereng bukit, ditemui semasa kerja penyelenggaraan di titik pemerhatian garisan Nazca. Ia telah tersembunyi selama berabad-abad, perlahan-lahan pudar, sehingga teknologi dan sedikit nasib membawanya kembali ke cahaya. Setiap penemuan baharu menambah satu lagi kepingan kepada teka-teki, tetapi ia tidak semestinya menjadikan gambaran lebih jelas. Sebaliknya, ia sering menimbulkan lebih banyak soalan. Apa maksud ini untuk teori-teori besar? Penemuan geoglif yang lebih tua, dengan gaya yang berbeza, mencabar sebarang penjelasan tunggal yang seragam. Tujuan garisan mungkin telah berubah selama berabad-abad. Figura Paracas awal di lereng bukit, mungkin dicipta untuk dilihat oleh orang di lembah di bawah. Figura Nazca yang lebih besar, kemudian, di dataran rata mungkin mempunyai tujuan yang sama sekali berbeza, mungkin dikaitkan dengan ritual air atau penerbangan syamanik. Garisan Nazca bukanlah satu peristiwa tunggal, tetapi projek suci yang berkembang, pelbagai generasi. Gurun adalah manuskrip dengan banyak pengarang, dan kita baru saja mula belajar cara membacanya.